Selamat siang diucapkan kepada Organising Committee dan peserta-peserta Forum Peringatan Hari UMKM International pada hari ini. Pertama sekali ingin saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Universitas Surabaya di atas jemputan ke forum ini bagi saya membentangkan bagaimana Malaysia menangani impak COVID-19 iaitu strategi pemulihan daya saing SME di Malaysia. Berikut adalah biografi saya secara ringkas. Saya merupakan dosen perakaunan di Azman Hashim International Business School, Universiti Teknologi Malaysia, Kuala Lumpur. Di samping itu, saya juga merupakan timbalan pengurusi Sekolah Pengajian Siswazah di UTM KL. Ini merupakan definisi perusahaan mikro, kecil dan sederhana di Malaysia. Dan ini pula merupakan beberapa statistik SME di Malaysia. Terdapat lebih kurang 900,000 SME yang berdaftar di Malaysia, di mana 98.5% daripada institusi perniagaan di Malaysia merupakan SME. Dan SME menyumbang sebanyak 66% kepada tenaga kerja dan juga menyumbang sebanyak 37.1% kepada KDNK negara. Statistik ini menunjukkan betapa pentingnya SME kepada ekonomi negara. 18 Mac 2020 merupakan hari yang bersejarah di mana Perintah Kawalan Pergerakan ataupun Movement Control Order telah dimulakan berikutan meningkatnya kes COVID-19 di Malaysia. Dan MCO ini memberikan kesan yang besar kepada ekonomi. Semua aktiviti ekonomi diarahkan untuk ditutup kecuali industri-industri yang penting. Dan penutupan sementara perniagaan menyebabkan SME menghadapi risiko kekangan aliran tunai kerana kurangnya pendapatan. Malahan ada SME yang terpaksa memberhentikan perniagaan kerana tidak mampu menampung kos tetap seperti upah dan sewa. Dan ia memberi kesan kepada ekonomi Malaysia di mana dijangkakan dalam tahun 2020 ini ekonomi dijangka menurun sebanyak 1.7%. SME Malaysia dan BISPER telah menjalankan kajian impak COVID-19 kepada SME. Dapatan kajian menunjukkan bahawa 33.3% daripada SME hanya mempunyai aliran tunai yang mencukupi untuk tempoh 1 bulan sahaja. Manakala 37.8% pula dapat bertahan untuk mempunyai aliran tunai untuk tempoh 2 bulan. Manakala 67.8% daripada SME tidak mempunyai sumber pendapatan sepanjang tempoh PKP dan sektor pelancongan merupakan sektor yang paling terkesan di mana kerugian dijangkakan berjumlah 20 bilion ringgit. Jadi apakah strategi kerajaan Malaysia dalam menangani cabaran COVID-19 ini? Kerajaan Malaysia mengamalkan pendekatan 6R di mana terdapat 6 fasa, iaitu fasa pertama adalah resolve, fasa kedua adalah resilient, fasa ketiga adalah restart, fasa keempat adalah recovery, fasa kelima adalah revitalize dan fasa keenam adalah reform. Buat masa ini Malaysia berada di fasa keempat iaitu recovery. Sepanjang bulan Mac sehingga Jun, 3 pakej rangsangan ekonomi telah diperkenalkan iaitu Bantuan Prihatin Nasional, Prihatin SME dan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara. Pakej rangsangan ekonomi yang pertama telah diperkenalkan pada 27 Mac 2020 di mana Perdana Menteri telah mengumumkan pakej yang komprehensif di mana 250 bilion ringgit ataupun USD 58.4 bilion telah diperuntukkan dalam pakej rangsangan ekonomi Prihatin Rakyat yang dinamakan sebagai Prihatin. Di mana di bawah Prihatin, kerajaan telah memperuntukkan 100 bilion ringgit untuk membantu semua perniagaan termasuk SME. Ini merupakan bantuan prihatin nasional kepada individu, antaranya adalah bantuan subsidi upah sebanyak RM600 sebulan bagi setiap pekerja untuk tempoh 3 bulan bagi pekerja yang memperolehi pendapatan kurang dari RM4,000 dan juga kepada majikan yang mengalami penurunan pendapatan lebih 50%.
Apa yang menarik adalah bantuan dalam bentuk moratorium bayaran balik pinjaman yang memberi kesan langsung kepada aliran tunai SMEs, di mana penangguhan diberi kepada semua pembayaran balik pinjaman untuk tempoh 6 bulan. Dan baki kad kredit boleh ditukar kepada pinjaman untuk tempoh 3 tahun dengan kadar faedah yang lebih rendah. Dan SME juga diberi pilihan untuk menstruktur semula pinjaman. Inisiatif ini telah memberikan aliran tunai kepada SME untuk mereka meneruskan aktiviti perniagaan dan juga untuk mereka mengekalkan pekerja-pekerja mereka. Tabung khas Bank Negara Malaysia berjumlah ringgit Malaysia 4.5 bilion telah diperkenalkan untuk memberi kemudahan pembiayaan kepada SMEs. 5 bentuk kemudahan pembiayaan telah diperkenalkan, iaitu yang pertama adalah kemudahan bantuan COVID-19, kemudahan semua sektor ekonomi, kemudahan perusahaan mikro untuk perbelanjaan modal dan modal kerja. Manakala kemudahan agro makanan diperkenalkan untuk pembiayaan projek agro makanan. Dan yang kelima adalah kemudahan otomasi dan digital, iaitu pembiayaan yang diberikan untuk membeli kelengkapan, perkakasan, perisian dan perkhidmatan IT. Seterusnya, memandangkan SME banyak terkesan dari MCO dan susulan daripada maklum balas yang diterima daripada Persatuan PKS, kerajaan telah melancarkan pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat ataupun prihatin yang khusus untuk SME yang dinamakan Prihatin SME pada 6 April 2020. Pakej tambahan untuk SME ini berjumlah 10 bilion ringgit untuk tambahan kenaikan subsidi upah dan juga geran khas prihatin untuk PKS Mikro. Dan bantuan ini berjaya meringankan beban kewangan SME dan juga menjamin 2/3 daripada jumlah pekerjaan. Ini merupakan bantuan dalam bentuk subsidi upah di mana terdapat 3 kategori subsidi upah bergantung kepada bilangan pekerja yang dimiliki oleh SMEs. Di mana subsidi upah ini merupakan bantuan untuk tempoh 3 bulan dan kira-kira 4.8 juta pekerja telah mendapat manfaat daripada bantuan ini. Selain itu, geran khas prihatin berjumlah 2.1 bilion ringgit telah diperkenalkan di mana 3,000 ringgit bantuan secara one-off untuk setiap PKS Mikro yang layak. Dan bantuan ini memberi manfaat kepada hampir 700,000 PKS Mikro. Selain itu, pemberi pinjam wang juga digesa untuk memberikan moratorium ke atas bayaran ansuran PKS selama 6 bulan. Manakala kadar faedah 2% dimansuhkan untuk skim kredit mikro. Seterusnya, untuk meringankan lagi beban kewangan SME, peniaga SME yang menyewa premis GLC dikecualikan dari membayar sewa ataupun diberi diskaun sewa. Seterusnya, levy pekerja asing dikurangkan sebanyak 25% dan seterusnya, kerajaan telah menggalakkan SME untuk berunding dengan pekerja berkaitan terma pekerjaan. Dan akhir sekali, satu unit yang dinamakan Laksana telah ditubuhkan di bawah Kementerian Keuangan untuk memantau dan melaporkan perkembangan pelaksanaan semua inisiatif prihatin dan prihatin tambahan. Dan seterusnya, pada 5 Jun 2020, Perdana Menteri telah mengumumkan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara yang dinamakan sebagai penjana yang diteraskan kepada 3 teras utama, iaitu pertama, untuk memperkasakan rakyat, yang kedua untuk melonjakkan perniagaan dan yang ketiga untuk merangsang ekonomi. Di bawah penjana terdapat 40 inisiatif bernilai 35 bilion ringgit. Ini adalah antara bantuan dan inisiatif untuk memperkasakan rakyat. Antaranya ialah program subsidi upah dilanjutkan untuk tempoh 3 bulan lagi.
Manakala ini merupakan bantuan dan inisiatif untuk melonjakkan perniagaan SMEs. Antaranya ialah menggalakkan penyertaan perusahaan mikro dan SME dalam aktiviti e-dagang dengan bantuan latihan, subsidi dan sokongan jualan oleh penyedia platform. Di samping itu, kempen Shop Malaysia Online telah diperkenalkan untuk menggalakkan perbelanjaan dalam talian di platform e-dagang melalui kod promosi dan voucher diskaun. My Assist MSME juga telah diwujudkan yang merupakan satu pusat sehenti yang menyediakan pelbagai khidmat nasihat bagi menyokong pertumbuhan perusahaan mikro dan SME. Selain itu, bantuan geran dan pinjaman juga telah diwujudkan, antaranya adalah untuk pembiayaan pendigitalan operasi, untuk pembiayaan menyokong operasi perniagaan dan juga pembiayaan pelancongan kepada SME di dalam sektor pelancongan. Ini juga beberapa bantuan dan inisiatif untuk melonjakkan perniagaan, antaranya adalah dana pembiayaan dan juga insentif cukai. Selain daripada itu, untuk meningkatkan aliran tunai SME, kerajaan telah menggalakkan syarikat JLC dan syarikat-syarikat besar untuk mempercepatkan proses bayaran kepada PKS di sepanjang rantaian bekalan. Ini juga antara bantuan dan inisiatif yang telah diperkenalkan. Antaranya ialah memperkenalkan rebate cukai bagi menggalakkan aktiviti merger and acquisition di kalangan SME. Seterusnya, beberapa inisiatif juga telah diperkenalkan untuk merangsang ekonomi, iaitu dalam bentuk dana, kempen, promosi dan juga insentif percukaian. Antaranya ialah skim pembiayaan mikro agro makanan, penggubalan rang undang-undang COVID-19 dan seterusnya adalah terbitan sukuk prihatin bagi pembiayaan program pembangunan terpilih seperti perusahaan mikro, liputan jalur lebar dan lain-lain. Ini adalah respon pengusaha PKS terhadap pakej-pakej rangsangan ekonomi yang telah diperkenalkan oleh kerajaan. Mereka berpendapat bahawa pakej-pakej rangsangan telah membantu mereka untuk meneruskan operasi mereka dan juga telah membantu mereka untuk mengekalkan pekerja-pekerja. Secara kesimpulannya, pakej-pakej rangsangan yang telah diperkenalkan oleh kerajaan Malaysia dalam bentuk prihatin SME dan penjana merupakan manifestasi kerajaan yang mengambil berat akan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Sebanyak 124.9 bilion ringgit telah diperuntukkan khas untuk SME dan jumlah ini meningkat kepada 252.9 bilion ringgit jika ditambah dengan bantuan individu. Pakej-pakej rangsangan ekonomi diperkenalkan bagi memastikan aktiviti ekonomi negara berterusan, melindungi pekerjaan dan menjamin daya tahan perniagaan. Semoga semua usaha pemulihan meningkatkan semula keyakinan pelabur, peniaga dan rakyat seluruhnya untuk bersama-sama menjana ekonomi negara. Kepada SME, diharapkan agar dapat meningkatkan produktiviti dan memulakan semula kegiatan ekonomi. Perlu ditekankan di sini bahawa SME perlu lebih agresif dalam mencari peluang untuk mengembangkan perniagaan mereka. Sebagai contohnya, SME harus melihat peluang yang ada untuk mendigitalkan operasi perniagaan secara online. Akhir kata, SME harus bersedia untuk menepuhi new normal selari dengan tema forum kita pada hari ini, iaitu Selamat Datang New Normal, Menyerah Bukan Pilihan. Dengan itu, sekian, terima kasih.